Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini matematik tahun 4. Kita masih lagi dalam tajuk masa. Untuk topik hari ini kita akan belajar cara nak buat kaedah jalan kerja untuk kita buat topik bahagi dalam unit masa. Okey, sebelum tu awak kena sentiasa ingat lihat rumus yang telah awak buat. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 tahun 12 bulan. Kena lihat rumus ni. Kemudian 1 dekad 10 tahun, 1 abad 100 tahun dan 1 alaf 1000 tahun. Baik, kita terus kepada soalan buku teks muka surat 163. Okey, soalan nombor 1. Sebaiknya awak pun buat juga seperti cikgu buat supaya awak dapat pemahaman di samping awak mendengar dan melihat bagaimana cikgu menyelesaikan soalan ini. Okey, soalan nombor 1 kira hasil bahagi. Okey, soalan A 21 hari 4 jam bahagi 4. Soalan jawapan nak dalam hari dan juga jam. Okey, kita buat dalam bentuk lazim. 21 hari 4 jam. Okey, kita cuba bahagikan terus dalam bentuk lazim. Okey, bahagi 4 masuk sifir 4 kena kuasai. Awak boleh lihat kotak sifir atau jadual sifir. Nombor 21 dalam sifir 4 ada ke tidak? Tak ada. Yang ada nombor 20. 20 tu yang ke berapa? Yang kelima. Ini bermaksud 20 bahagi 4 5 atau boleh juga kita lihat 5 darab 4 20. Jadi baki dekat sini kita lihat baki 1 hari. Okey, baki 1 hari. Kemudian kalau kita lihat sini ada baki 1 hari. 1 hari ini nak dibahagikan dengan 4 tak boleh jadinya. 1 hari kita tukarkan pada jam supaya kita boleh gabungkan dengan 4 jam ni. Kita lihat balik semula rumus kan. Kita tahu bahawa rumus 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi kita tukarkan 1 hari menjadi 24 jam. Kita lihat di sini. Kita letak di sini. 24 jam, jadi kita tambahkan untuk kawasan jam, kita akan dapat 28 jam setelah kita tambahkan. 4 tambah 4, 8, 2 letak bawah. Yang ni kita tambahkan. Sebab apa tadi? Kita tak boleh ada baki sebenarnya. Bila ada baki, tak boleh ada baki. Kalau kita tengok baki ada satu hari. Satu ni tak boleh nak bagi 4. Itu sebab satu hari ni kita tukarkan dalam jam. Satu hari sama dengan 24 jam, jadi kita gabungkan dengan 4 jam yang sedia ada akan dapat 28. Maka 28 inilah kita bahagikan dengan 4. 28 bahagi 4 kita akan dapat, tengok dalam kotak sifir ataupun jadual sifir akan dapat 7. 28 ada, jadi baki untuk jam ada tak? Tak ada baki untuk jam. Maka kita akan dapat 5 ni untuk apa tadi? 5 hari dan 7 untuk apa? 7 jam. Macam tu kaedah dia. Kalau baki 1 hari tadi untuk bahagian hari, hari ni kita kena tukarkan kepada jam. Maka kat sini kita dapat jawapannya 5 hari 7 jam. Okey, untuk soalan B pula. Soalan B, 33 minggu, 3 hari bahagi 6. Kita buat 33 minggu, 3 hari. Kita nak bahagikan dengan 6. So bagi dengan 6. Jadi lihat kotak sifir. Sifir 6, nombor 33 ada ke tidak? Tak ada. 33 tak ada. Kita lihat kurang daripada 33 dalam kotak sifir tu ada nombor 30. Jadi 30 bahagi 6 dalam kotak sifir yang ke-5. Jadi 30 bahagi 6 sama dengan 5. Kita tolakkan. Bila kita tolakkan 33 tolak 30, kita akan dapat 3 minggu. Ini bermakna 3 minggu tak boleh dah nak dibahagikan dengan 6. Jadi 3 minggu ni kita kena tukarkan kepada hari. Kepada hari. Jadi 3 minggu sama dengan berapa hari? Okey, kita rujuk rumus balik. 1 minggu 7 hari. Kalau 3 minggu jadi 3 kita kena darabkan dengan 3 kita kena darabkan dengan 3 ni kita darab dengan 7. 1 minggu 7 hari kan? 3 minggu darab 7 hari. Maka kita akan dapat 21 hari. Maka hari ni
setelah 3 minggu dah tukar kepada sebutan hari, kita dapat 21 hari. Maka 21 hari ni kita gabungkan dengan soalan yang 3 hari ni tadi. Ni 3 hari ni kan kita gabungkan dengan 21. Kita tambahkan 21, maka kita akan dapat dekat sini 3 tambah 21 kita akan dapat 24 hari. Maka 24 hari inilah perlu kita bahagikan dengan 6. Kalau kita lihat dalam sifir 6, 24 ada 24 bahagi 6 yang ke berapa tu? Yang ke 4. Maka 24 bahagi 6, 24. Maka baki 5 minggu 4 hari jawapan dia. 4 minggu. Maaf, 4 minggu. 5 minggu. 4 hari. Itu jawapan untuk soalan B. Okey, kalau kita lihat dekat sini kan. Selalu soalan melibatkan 2 unit, hari dan jam. Kebiasaannya baki dia ada baki 1 hari. Maka 1 hari inilah kita nak belajar bahawa kita kena tukarkan dalam sebutan jam. Sebab apa? Unit di sini adalah jam. Jadi kita tukarkan kepada jam. Begitu juga dengan ni, baki tadi 3 minggu. Yang mana 3 ni tak boleh nak dibahagi dengan 6. Kan? Jadi 3 minggu ni kita kena darabkan dengan 7 supaya kita dapat tukarkan dalam unit hari. Jadi 21 hari. 3 minggu ni sama dengan 21 hari. Kita gabungkan dengan 3 hari yang sedia ada dalam soalan. Jadi kita dapat 24. 24 barulah boleh bahagikan dengan 6. Okey, itu untuk 2 soalan A dan B. Okey, kita teruskan pula. Untuk soalan seterusnya, soalan C dalam muka surat 136 juga C. Kalau kita tengok sini tahun dengan bulan. Kalau sini kita dah tahu dah mesti tahun ni nak ditukarkan kepada bulan nanti Okey, kita buat C. 25 tahun 4 bulan nak dibahagikan dengan 8. Jadi sifir 8 awak kena kuasai atau boleh rujuk dalam kotak sifir. Sifir 8. Sifir 8, 25 bahagi 8 tak ada. Kurang sikit daripada 25 ialah 24. Kalau kita lihat dalam kotak sifir, 24 dalam sifir 8 yang ketiga. Maka kita dapat sini 3 apa? 3 tahun. Kalau kita lihat dekat situ pun memang ada baki 25 tolak 24 akan berbaki 1 tahun. Okey. Seperti awak sedia maklum, boleh tengok dalam rumus 1 tahun sama dengan berapa bulan sebab kita nak tukarkan kepada bulan. Okey, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi kita gabungkan dengan 4 bulan yang sedia ada. 1 tahun tadi 12 bulan. Okey, kita gabungkan, kita akan dapat 16 bulan. 4 tambah 12 akan dapat 16 bulan. Maka 16 bahagi dengan 8 ada kan? Yang kedua, 16 dalam sifir 8 ada. Yang kedua, baki tak ada. Yang kedua, 2 apa? 2 bulan. Maka ini jawapan dia. 3 tahun, 2 bulan. Pun sama proses seperti yang soalan A dan B. Tengok, kalau kat sini tahun, ada baki 1 tahun. 1 tahun memanglah tak boleh nak tolakkan dengan 8 sebab 1 ni lebih kecil daripada 8. Tak boleh nak dibahagikan. Itu sebab 1 tahun kita kena tukarkan unit menjadi bulan. Okey, itu untuk soalan C. Kita teruskan dengan soalan D. Soalan D kalau kita abad dan tahun. 16 abad. 30 tahun kan. Nak dibahagikan dengan 5 tahun. Dengan 5 lah. Okey, 16 dalam sifir 5 tak ada. Yang ada kecil sikit 15. 15 bahagi 5 ada dapat 3. 3 apa? 3 abad. Okey, kita tolakkan 16 tolak 15 akan dapat 1 abad. Okey, jadinya apa tugas awak sekarang ni? Yang 1 abad ni awak mesti tukarkan unit menjadi tahun. Kita tahu bahawa 1 abad sama dengan 100 tahun kan? 1 abad sama dengan 100 tahun. 100 tahun. Jadi dengan 30 tahun yang sedia ada ni kita tambahkan. Ni kita bawa ke kawasan tahun. Okey, kat sini 100. Kita akan dapat 100 tahun. Kita tambahkan dengan 30 tahun akan dapat 130 tahun. Maka yang ni baru kita boleh bahagikan dengan 5. Okey, 130. Okey, mula kita ambil 13. 13 dalam sifir 5 tak ada. Yang ada yang kedua iaitu 10. Okey. Tolak 10, 13 tolak 10 akan dapat 3. Turunkan kosong.
30 dalam sifir 5 yang ke 6 kan. Maka dapat 30, habis tak ada baki. Jadi dapatlah sini 26 tahun. Okey, maka kita dapat jawapan untuk D ni 3 abad 26 tahun. Okey, cikgu harap awak cuba lihat video ni berkali-kali. Awak tengok macam mana cara nak buat dan jangan lupa salin dalam buku MT2 awak tu untuk soalan A, B, C dan D ni. Cuba kuasai, awak berlatih, awak buat, insya-Allah awak akan faham. Nanti kita akan buat latihan yang lain selepas ni. Okay, baik. Tunggu jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi